أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam apa jua yang kita laksanakan, biarlah dia mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita tengok Syama'il Muhammadiyah, ialah sama-sama kita perbetulkan niat kita untuk hadir ke rumah Allah ini untuk talabul ilmi, untuk belajar ilmu. Untuk belajar ilmu, tak kiralah pada darjah mana sekalipun. Sebab bagi orang yang mencari ilmu ni, dia ada 4 keadaan. Pertama, dia alim. Yang kedua, muta'allim. Yang ketiga, mustami'an. Yang keempat, muhibban. Yang kelima, muhlikun. Muhlikun tu tak masuk dalam menuntut ilmu. Itu kecelakaan dan kebinasaan. Yang pertama, alim. Darjah alim, darjah orang yang alim, yang mengetahui dan mengajar ia. Yang kedua, darjah muta'allim, darjah orang yang nak belajar. Yang ketiganya, darjah mustami'an, darjah cari ilmu tapi darjah mendengar semata-mata. Dan yang keempatnya, darjah muhibban lil ilmi, iaitu cinta kepada ilmu. Dia tak datang, dia tukar atas WhatsApp. Dia duduk kedai kopi masa ni, duduk ngeteh. Tapi dia yang atas WhatsApp kepada grup, dalam grup taman dia, malam ini ceramah kuliah maghrib Syama'il Muhammadiyah disampaikan oleh Ustaz Nik Kamarudin. Dia tak mari. Dia muhibban, dia suka. Dia suka kepada ilmu. Dia bagi duit beli mic baru. Dia suka tapi dia tak mari. Ataupun dia suka, dia pun hantar isteri datang ke masjid. Dia pergi ngetes sementara tunggu isyak. Isyak lepas ni dia mari lah. Isyak lepas ni dia mari Jumaat. Tapi antara maghrib dengan isyak dia tak dengar kuliah. Sebab dia tak boleh dengar. Dia allergic, jadi naik gatal, naik dari biji-biji gatal, kau kurak apa tak tahu. Ada juga penyakit tu. Lepas tu satu lagi dia kata, Ustaz, saya kat rumah saya baca Quran. Saya baca Quran kat rumah antara maghrib dengan isyak. Maghrib dengan isyak saya baca Quran. Di masjid kuliah saya baca Quran. Baik juga Ustaz. Baik juga. Memang baik juga. Tapi mu tak tahu aulawiyat hak mana. Di antara baca Quran dengan belajar ilmu beza. Baca Quran sunat, kecuali bacaan wajib dan sembahyang Fatihah. Belajar wajib. Wajib belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Daripada mu lahir, siapa mau masuk liang lahak, wajib belajar. Jadi, bila kata wajib belajar ni, siapa liang lahak, kalau mu ustaz pun wajib juga belajar lagi. Ilmu mu tak cukup. Kena tambah lagi. Siapa kau liang lahak? Siapa mati pun kena belajar. Jadi kalau kata, ya aku pandai dah, tak payah belajar. Jangan. Kalau nak belajar, ada benda yang kita tak tahu lagi. Kita tahu setuh dengan isteri batal. Mazhab Hanafi kata tak batal, kena tahu juga. Mazhab Hanafi batal setara mana, takat mana batal. Maliki kata batal, takat mana batal. Macam mana cara nak ambil sembahyang. Mari pula kata zakat kepada non-Muslim boleh.
Kita pun kena belajar pula. Mari mana dalil pula kata boleh. Jangan terima saja. Lepas ni pakat bagi kepada non-Muslim belaka. Hak Muslim, apa kedana. Bagi kepada non-Muslim sebab mu'allah. Mu'allah hak baru masuk Islam pun banyak lagi. Fuqara banyak lagi. Kalau nak bagi kepada non-Muslim miskin, ambil juga zakat daripada orang kaya kafir. Bagi kepada yang miskin kafir. Kaedah mudah. Jadi kita pun kena belajar. Baru kita ada ilmu, barulah kita tidak keluh kesah. Itu muhibbah. Yang kelimanya muhlikun. Muhlikun ni hancur binasa. Dia tidak mengajar, dia tidak belajar, dia tidak mendengar, dia tidak muhibban. Tak berlaku. Bila tidak berlaku, Nabi kata muhlik. Binasa. Tak ada apa-apa. Kun aliman, atau muta'alliman, atau mustami'an, atau muhibban lil ilmi, fala takunil khamis fatuhlik. Binasa Nabi kata. Menjadi orang alim, mengajar orang sebab kau ada ilmu. Ataupun menjadi muta'allim sebab mu nak belajar lagi, nak tambah ilmu. Ataupun mustami'an, kau datang mendengar akan ilmu agama. Atau muhibban, ataupun kamu cintakan akan ilmu agama, maka kamu cinta kepada guru-guru kamu. Kerana sifat cinta guru kamu itu sifat Rasul. Sifat Rasul. Sebab Imam Ghazali sebut, man idda'a hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhibbul ulama wal fuqara fa huwa kazzab. Siapa yang mendakwa dia cinta sayang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak mengasihi menyayangi alim ulama, tidak menyayangi mengasihani akan fakir fuqara, fa huwa kazzab, dia tu pendusta yang besar. Sebab al ulama warasatul anbiya. Apa Nabi letak begitu sekali, alim ulama ni waris aku. Nabi meletakkan waris dia orang yang alim ulama. Jadi kalau mu tak sayang ke dia, mu tak sayang juga Nabi sebab tu waris Nabi. Anak beranak Nabi, saudara mara Nabi. Dia begitu. Maka mu jadilah orang cinta kepada alim ulama, cinta kepada ilmu. Itu barulah menjadi sebagai orang yang sama dengan hak Nabi kasih juga. Nabi kasih alim ulama, fakir fuqara, mu pun kasih kepada alim ulama, fakir fuqara, barulah mu itu cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Rabiul Awal, kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tengoklah selawat, walaupun orang tak bagi selawat tu biarlah Ada di kalangan ustaz-ustaz YouTube tu dia tak bagi selawat. Maksudnya pada Rabiul Awal ni tak payah sambutlah Maulidur Rasul. Biarlah ke dia tak nak sambut Maulidur Rasul tu biar ke dia. Biar. Kita pahaman ahli sunnah wal jemaah, kita ta'zimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia adalah kekasih Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mengikut ajaran Muhammad, Allah akan sayang kamu. Yuhibbukumullah. Balasan kepada mereka yang kasih kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kasih Allah. Kamu akan dapat cinta kasih sayang Allah melalui kasihnya kamu kepada Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, yakni ittabi' Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah ya Muhammad, kalau kamu benar-benar cintakan Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutlah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah, kamu akan dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Balasan daripada kamu, kita cinta Rasul, maka Allah akan cinta kita, sayang kita. Apa lagi yang kita nak, tuan-tuan? Kalau Allah dan Rasul sayang kat kita. Kita duduk tengah selawat pada Nabi kan, 12 Rabiul Awal, 9 hari bulan 11 bulan ni. Peringkat kebangsaan, peringkat daerah, peringkat macam-macam kita buat sambut Maulid Rasul kan. Selawat macam-macam selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Itu gigi lama itu dulu kan, selawat lembut, beralun-alun macam ayam ombak. Mari hak muda sikit. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hak tu pergi kat pertengahan. Mari hak zaman moden hak rap pula. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Yo. Hak baru. Hak budak-budak lah ni. Dia selawat juga tapi style dia. Mari pula selawat lain. Salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Sawata rahmani alhamdulillahi lazi atani azaghulamata ibul ardani. Macam selawat. Sebab apa? Untuk takzimkan dia. Tak kira lah macam mana bentuk sekalipun, dengan niat ialah untuk kita takzimkan kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada kisah, kalau tuan-tuan ingat, yang biasa pak-pak ustaz, pak-pak kiai duk baca pada hadis ini pada bulan Ramadan. Lamma raqan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbaran faqala amin, thumma raqa thaniyatan faqala al-amin, thumma raqa thalithan faqala amin. Ingat hadis tu. Hadis bila mana Nabi naik satu mimbar, Nabi menyebut amin. Nabi langkah tangga mimbar yang kedua, Nabi sebut amin. Nabi langkah mimbar yang ketiga, Nabi sebut amin. Faqalu, maka sahabat tanya selepas daripada habis khutbah, sahabat tanya, ya Rasul, kenapa engkau sebut amin sampai 3 kali bila naik tangga tadi? Maka Nabi kata, ja'ani Jibril. Ketika mana aku langkah tangga yang pertama, ja'ani Jibril, telah datang kepadaku Jibril, fada'a ila Rabbi, maka dia berdoa kepada Tuhan. Apa doa dia? Syaqiyur rajulu, celakalah bagi seorang lelaki iza ata Ramadan, summa kemudian berlalunya Ramadan, lam yughfar dhunubahu, tetapi dosa dia tidak diampunkan oleh Allah. Jibril kata, celakalah bagi mereka yang masuk Ramadan, berakhirnya Ramadan, tetapi dosa masih tidak diampunkan oleh Allah. Lalu aku mengaminkan doa Jibril. Aku kata amin. Makbulkanlah ya Allah. Ramadan datang sebulan, tetapi kamu sombong, tidak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Berlalu Ramadan, dosa tidak diampunkan. Celakalah dia. Dalam hadis yang lain kata, raghima anfun. Raghima anfun maksudnya ialah tak ada hidung, memalukan, mengaibkanlah bagi seorang Muslim bila mana masuk bulan Ramadan, berakhir Ramadan, dosa tidak diampunkan. Walamma raqasaniyah, bila mana langkah yang kedua naik mimbar, Jibril berkata lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaqiyyur rajul man kana lahu abawahu au ahadihima, siapa yang ada kedua ibu bapaknya ataupun salah seorang keduanya, lam yadkhulul jannah, tetapi mereka tidak menggunakan saluran ini untuk masuk syurga. Celakalah mereka, bodohnya mereka. Kerana apa? Kerana saluran kita ke syurga ialah ibu bapa kita. Laluan ke syurga ialah ibu bapa. Siapa buat ihsan, buat baik kepada ibu bapa, syurgalah dia. Ridallahu fi ridha walidaini wa sukhtullah fi sukhtu walidaini. Redha Allah mengikut keredaan ibu bapa, kemurkaan Allah mengikut kemurkaan ibu bapa. Jadi ibu bapa kamu masih ada? Ada. Tapi kenapa kamu tak ikut jalan ke syurga melalui bapa kau, melalui ibu kau? Engkau derhaka je. Tak dengar kata mak ayah engkau menjauhi mak ayah engkau lebih dekat kepada kawan-kawan engkau barra sadiqahu wa jafa abahu wa aqqa ummahu. 15 perkara yang halal bala ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya 3 rangkuman utama, aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut 15 perkara kalau umat Muhammad buat, di antara 5 perkara ni halla alaihal bala, halalah bala Allah turun kepada mereka. Maksudnya bala Allah tidak akan turun kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak halal.
Mana Allah haramkan kepada umat Muhammad nak turun bala. Kecuali kalau kamu buat 15 perkara ni, halalah bala Allah ketika itu. Di antaranya ialah aqqa ummahu, bila seorang anak mula derhaka kepada ibu mereka. Wa barra sadiqahu, terlalu baik kepada rakan taulannya. Wa jafa abahu, dingin hubungannya dengan bapak-bapak mereka. Maksudnya apa? Kalau permintaan ibu untuk membeli barang sebagai contoh, Man, tolong pergi beli gandum kat mama, mama nak masak, nak goreng, nak buat lempeng, nak buat jepuk-jepuk, bapak hang nak balik kejap lagi kerja. Tiba-tiba kawan kita datang, Man, jom main futsal. Itu dah lewat ni, dah pukul 5 dah ni. Kita pun naik motor dengan kawan kita pergi main futsal. Tinggal permintaan ibu. Itu maksud aqqa am ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Tinggalkan permohonan ibu, sanggup pergi ikut kawan kita. Alah, mama suruhlah online, mama pergilah sendiri, mama kan ada lesen kereta. Aiman nak pergi main bola, nak pergi main bola sepak, nak pergi main futsal dan sebagainya. Itu. Kamu lebihkan kawan kau daripada permintaan ibu kau. Engkau tak tahu, mungkin itulah permintaan terakhir ibu kau. Mungkin lepas dia minta dia mati sebelum sempat untuk goreng jepuk-jepuk untuk bapak engkau balik. Kita kena anggap macam itu anak-anak yang baik. Maksudnya, keluar daripada mulut ibu minta tolong tu pergilah. Mungkin itu permintaan terakhir dia. Jangan lengah-lengah. Mana duitnya mama? Pergi. Kecuali kita tak ada kemampuan. Kenapa nak lebihkan kawan-kawan? Ketika itu kita nasihat kawan-kawan. Tunggu mak kejap mak. Aku nak pergi beli gandum mak aku nak buat lempeng, buat jepuk-jepuk. Ayah aku nak balik kejap lagi. Jadi kalau kawan kita tu baik juga, kau pergilah jujur aku bawa kau, kita pergi sama-sama beli gandum. Maknanya kawan juga baik. Kita baik, kawan juga baik. Tapi kalau kita ikut dia pun sama juga. Dia akan buat kepada mak dia macam tu juga. Bila kita pergi ajak mak jom main bola, dia akan tinggal permintaan mak dia. Tinggal permintaan ayah dia kerana memenuhi permintaan kawannya. Sama juga jadinya. Mana kawan kau tak baik, kau juga tak baik. Ini derhaka kepada ibu bapa. Jadi kalau ini laluan masih ada, kau tinggalkan jalan ke syurga, celakalah hidup engkau. Jibril kata, Nabi amin. Nabi kata, kabulkan ya Allah. Kabulkan. Dan yang ketiga, ramma raqas salisah. Bila Nabi naik tangga yang ketiga, Jibril datang lagi, berdoa lagi. Ya Muhammad, syaqiyyur rajul. Celakalah bagaimana-mana lelaki yang mana iza zukira smuka. Bila disebut nama engkau, lam yusalli alaika. Tapi mereka tidak berselawat kepada engkau. Celakalah mereka. Maka Nabi kata, amin. Nabi kata kabulkanlah. Maksudnya celakalah bagi mereka yang bila mana nama Muhammad SAW disebut dia tidak selawat. Tak ingat kepada Nabi. Maka celaka hidup dia. Tiga ni itu yang menjadikan orang itu hidup celaka. Di antara tanda-tanda kecelakaan kepada manusia yang disebut dalam hadis amin ketika Nabi naik mimbar. Hadis ini masyhur. Maksudnya bila mana kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun segelintir daripada cendekiawan Melayu Islam ni yang tak nak adanya Maulidur Rasul, biarkanlah dia. Kita anggaplah apabila kita berselawat, berjalan di stadium, di lorong-lorong, ke masjid dan mana-mana surah sebagainya, kita anggaplah ketika itu baginda Rasul ada bersama dengan kita. Sebab itu bila selawat disunatkan bangkit. Bila kita nak selawat, disunatkan berdiri. Seolah-olah baginda Rasul ada bersama dengan kita dalam majlis itu. Seolah-olah kita pun sallallahu ala Muhammad. Kita lalu kat lorong-lorong selawat, berdiri. Dalam masjid dan surah pun semua akan berdiri bila sebut nama Muhammad nak selawat. Sebab ta'zim, muliakan dia. Dan antara sunnahnya, bila orang mulia datang, sunat kita berdiri. YB datang, guru besar datang, siapa yang kita muliakan, maka disunatkan berdiri. Sebab tu kita tengok kalau guru-guru datang, orang akan pergi sambut ataupun pergi salam, dia duduk, dia akan berdiri. Itu tanda penghormatan. Tanda penghormatan kepada orang yang lebih senior, yang lebih alim dan sebagainya. Kerana itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk belajar kitab Syama'il Muhammadiyah pun kita nak korek yang itulah. Nak korek, nak gali, nak tengok dan kita nak amal, nak buat. Jangan kita korek gali, kita tanam balik. Mana korek gali kita amal lah. Sebab kita nak buat amalan yang lain yang banyak-banyak, kita mungkin susah. Tapi kita buat yang seharian dalam hidup kita, insya-Allah barulah kita dapat
mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Jadi perbanyakkanlah selawat sebagai cinta kasih kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Baik. Kita tengok kepada hadis yang berkaitan dengan makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang manusia hidup seperti manusia biasa. Baginda memerlukan makanan dan minuman bagi meneruskan kehidupan. Inilah ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu diketahui. Nabi ni dia bukannya kita kata Nabi ni mesti cakap agama saja. Mesti dia jumpa-jumpa orang baca hadis, baca Quran. Tak. Bukan macam tu. Bila sahabat ni duduk dengan sahabat pergi ngopi ngeteh lah kata. Dia cakap hak dunia, hak kebun. Nabi akan masuk serta dalam hak kebun. Bila sahabat cerita hak kambing, Nabi akan cerita hak kambing. Bila sahabat cerita hak tanaman zaitun, pokok zaitun, Nabi akan cerita hak pokok zaitun. Dan tidak ada nabi-nabi yang sesempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Tidak ada yang sesempurna dia. Nabi lain sempurna dah, tapi tidak ada sesempurnanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nisbah beristeri ramai, bernisbah daripada seorang pengembala kambing, nisbah kepada Perdana Menteri, kepada panglima perang, kepada rakyat biasa. Tak ada ruang yang mana Nabi tak ada posisi dia. Semua posisi itu Nabi ada. Nak cerita apa? Hal hidup bujang Nabi boleh cerita. Hal berniaga Nabi boleh cerita. Hal kahwin lebih daripada 4 Nabi boleh cerita. Semua Nabi boleh cerita. Tak sama dengan yang lain, yang Nabi-Nabi yang lain. Nabi kita tak ada posisi yang dia tak duduk. Kalau main bola, posisi mana? Goalkeeper pernah jadi goalkeeper, midfield pernah jadi midfield, bek kanan, bek kiri, tengah, belakang, depan. Semua posisi itu Nabi pernah duduk. Jadi setiap sudut kesempurnaan itu ada kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita belajar. Nak tengok mana sudut. Sudut makan ada, sehingga sudut menyandar dalam masjid pun ada. Menyandar. Nak tidur malam pun cerita lagi. Itu akhlak Nabi. Bila dia cerita akhlak Nabi ni, bukan Nabi cerita sendiri. Nabi tak cerita sendiri. Orang lain. Anas bin Malik, 10 tahun dia jadi khadam Nabi. Dia yang cerita bab-bab peribadi Nabi. Kalau cerita hal dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bonda kita yang akan cerita hal Nabi. Nabi bila nak tidur malam, Nabi akan buka alas tilam. Nabi akan kebas-kebas terlebih dahulu. Walaupun Aisyah dah sediakan, tapi Nabi buat sekali lagi sebagai kesempurnaan untuk tidur. Semua tu Aisyah yang cerita. Kalau musafir pula, orang lain pula cerita. Kalau dalam bab perang, orang lain pula riwayat hadis. Orang akan tengok semua sudut. Ketika mana Nabi bermuamalat dengan orang kafir sebagai contoh. Hadis masyhur Nabi diberi makan buah 5 oleh Yahudi. Nak test, nak cuba akhlak Nabi. Adakah Nabi ni seorang pemarah ataupun tidak? Nak uji. Nak tengok betul kau tak marah. Bagi 5 masang, Nabi senyum, terima kasih. Nabi tak bagi kepada sahabat keliling makan. Sebab dia tahu dah kalau bagi kat sahabat, mampui. Memang kena. 5 yang paling masam di Madinah tu dia bagi. Tapi kulit cantik, elok, bubuh lilin. Berkilat macam buah apple lilin kan. Berkilat cantik je. Nabi buka sulah. Nabi makan, relax senyum. Terima kasih. Sedap 5 kau. Makan lagi. 3 biji. Hayun semua. Sahabat kata lain macam kau. Biasa tak ada makan kat kau pelawar juga kami barang sulah. Ini kau hentam 3 biji. Sedap lah tu. 5 baru. Benarnya, aku bukan tak nak bagi. Tapi kalau aku bagi, lagi-lagi rumah kau, aku tahulah perang kau rumah. Memang kau lempang kau itu. Macam 5 tu. 5 burut. Macam 5 nipis tu, masam.
Dia nak test Nabi sabar tak sabar. Nabi sabar. Nabi boleh terima kasih lagi. Terima kasih. Uji lagi Nabi. Baling dengan najis unta ketika Nabi nak pergi semayang di masjid. Bila orang tu tak ada, tak baling dah Nabi, tak ludah dah Nabi. Nabi cari mana makcik yang ludah aku ni. Pergi ziarah di rumah. Makcik tu dalam sakit tu nak ludah lagi Nabi. Punya jahat dia lah. Tapi akhirnya masuk Islam kerana akhlak Nabi. Pergi makan pengemis buta di pasar Madinah. Sampailah Nabi wafat, akhirnya Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq kerana akhlak Nabi yang lepas. Maknanya tak ada ruang yang mana kesempurnaan diri Nabi SAW ada. Tak ada ruang. Tapi kalau engkau cabar agama, jangan. Nabi akan melompat. Bila cabar agama, wa azin fin nas fil qital, diizinkan bagi orang Islam itu untuk perang. Nabi akan istihad perang. Tapi setakat kau kata Muhammad ni hodoh, Muhammad ni gila, Muhammad ni ahli puisi, Muhammad ni ahli pantun, dia buat lara, dia buat tak tahu, dia tak layan pun. Tapi kalau kau hina agama, baru dia lompat. Itu kesempurnaan pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi mampu berpuasa panjang, tetapi Nabi tetap memerlukan makanan untuk hidup. Nabi boleh puasa, tapi Nabi tak puasa sepanjang masa tak. Sebab Nabi dia nak ajar manusia biasa, kadang dia berbuka, kadang dia puasa, kadang dia tidur, kadang dia bersama dengan isteri dia dan sebagainya. Semua yang manusia lain buat yang tidak menjatuhkan darjah kenabian, baginda Rasul akan buat. Dia akan buat. Buka, makan, tidur malam, ada isteri dan sebagainya. Apabila manusia menganggap Nabi tidak mempunyai ciri kemanusiaan, maka seringkali manusia meletakkan darjah Nabi pada tempat tidak sepatutnya. Inilah yang berlaku kepada agama Kristian apabila mereka melambung tinggi darjah Isa sehingga meletakkan dia sebagai anak Tuhan. Meletakkan sampai begitu sekali. Walaupun dia tidak sesempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia meletakkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Apa begitu sekali mendewa-dewakan. Nabi adalah utusan Allah yang mempunyai keistimewaan sebagai utusan. Dia menerima wahyu, menyampaikan dan mengamalkannya. Nabi sebagai utusan. Kita ni bukan sebagai utusan, kita khalifah. Kita khalifah di muka bumi, bukan utusan macam Nabi. Tiba-tiba orang hakikat mengaku Muhammad itulah kita. Kita adalah Muhammad, Muhammad adalah kita. Sebab tu tuan-tuan, orang belajar hakikat kena belajar syariat dulu. Sebelum syariat dia kena belajar akidah dulu. Usuluddin kena kuat. Jangan pergi ambil hakikat dulu. Ini belajar hakikat pakai seluar pendek. Tok guru dia pakai seluar pendek, belajar hakikat sebab boleh jalan atas pokok pisang. Boleh meniti atas dawai, ampayan. Tok guru aku hebat. Boleh berjalan atas air. Boleh meniti atas daun pisang, boleh berjalan atas tali ampayan. Hebat guru aku. Ini guru hakikat aku. Dia sembahyang kodok, dia sembahyang, dia niat saja sebab dia dah dekat dengan Allah Ta'ala. Muhammad tu dia tu Muhammad. Aduh, hakikat. Hebat. Pakai seluar pendek. Tai-tai moden ni tok guru dia tengok handphone Android. Cikaru. Tahu Cikaru Tengok Cikaru. Tok guru hakikat tengok Cikaru. Sebenarnya saya bukan tengok filem Blue ni. Saya berada di Mekah pada ketika ini. Aduh, hakikat. Dia duduk tengok filem Blue, tok guru dia. Tengok filem lucu. Sebenarnya nampak saja saya tengok filem lucu. Sebenarnya saya tak nampak yang lucu itu. Saya nampak kejadian Allah. Aduh, hakikat. Kepala hontak. Belajarlah syariat bagi sempurna, akidah tu bagi clear, bagi jelas. Dia pergi kepada tauhid, kena Allah, akidah kena kuat. Pergi kepada syariat, iaitu bab fiqh, muamalat dan sebagainya. Baru pergi kepada tasawuf. Tasawuf itu adanya akhlak Allah, akhlak Rasulullah, adanya hakikat, adanya makrifat dan sebagainya. Tu kaedah dia begitu. Mal iman, wa mal Islam, wa mal ihsan. Jangan duk pergi dulu. Kesemua tiga-tiga itu adalah benda yang wajib kita belajar. Wajib belaka tau. Jangan kita kata tasawuf tak wajib. Tasawuf pun wajib.
Sebab hadis yang sama, Jibril datang kepada Nabi menyamar tu. Bila ditanya, mal iman, wa mal ihsan, wa mal islam, wa mal ihsan. Tiga tu ditanya serentak oleh Jibril. Al-iman an tu'minu billahi ila akhir. Wal islam syahadatu an la ilaha illallah hingga akhir. Wa mal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu hingga akhir. Maknanya benda tu wajib belajar. Jangan kita ambil yang hakikat dulu. Itu yang kata hakikat duduk senyap. Ada sembahyang dah. Niat itu dikira sembahyang sebab sembahyang itu ad-du'a. As-salah kad-du'a. Sembahyang itu seumpama doa. Maka dia duduk itu dia berdoa kira sembahyang. Dia pakai pendek seluar pendek pun itu zahir sahaja. Tapi hakikatnya aku tutup aurat sebab Allah tak tengok zahir, Allah tengok hakikat yang sebenar. Tengok dia tafsir. Ramailah nak macam tu. Kaki pakai seluar pendek, kaki bola sukalah hakikat tu. Kemudian tengah-tengah main bola, berhenti sekejap. Sebab bola outside atau nak sepak percuma. Kebetulan waktu isyak dah masuk, senyap kejap. Oh, semayang isyak dah. Kiblat tak ada, air semayang tak ada, apa tak ada. Sedap ke tu? Duk cengok. Oh, siap. Alhamdulillah. Dah semayang dah. Dah berdoa dah tadi. Kalau 4 rakaat isyak, maknanya panjang sikit doa. Kalau subuh, pendek. Habis. Oh, hakikat betul. Kita tak kena syariat, terus kepada hakikat wasak, tuan-tuan. Wasak. Walaupun ada ilmu hakikat, tetapi kaedah itu salah. Kena ambil dulu akidah, kena kenal dulu tak apa ni syariat. Termasuknya syariat itu masuklah bab ibadat, bab muamalah, bab munakahat, janayah dan sebagainya. Bab ini menjelaskan cara baginda makan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam makan, cara duduk dan ada berkaitan. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabahu salasan. Allah baginda menjilat makanan pada jari jemarinya sebanyak 3 kali. Saya ada jumpa satu nak kata guru tak guru lah, satu ustaz dia mengajar jugalah. Bila kita sebut jilat jari, dia tak bagi jilat. Dia kata jilat jari itu dia kata zaman dulu boleh lah dia kata. Sekarang ni dah tak sesuai jilat. Sebab bila kita jilat dia kata orang sebelah yang makan sekali dengan kita tu rasa Kelantan panggil kembang. Kembang tu ialah kembang pipi. Mana rasa loyo. Saya kata, kita bukan nak gulung jari. Jilat jari. Yal'aqa ni jilat. Tu jilat. Bukan ambil jari bubuh dalam mulut jolok. Dan jilat itu untuk mengelakkan daripada ia tu nampak berlumui. Sebab tu Nabi ajar makan dengan 3 jari. 3 jari pula makanan yang bersesuaian. Makan pulut ikan kering boleh 3 jari. Makan roti canai boleh 3 jari. Tapi kalau makan nasi 3 jari tak lekat mana lah. 3 jari makan nasi bila nak habis. Dia di sudut katanya jangan gopu gapa. Itu benar. At-ta'ajjul. Kena at-ta'ajjul. Ta'ajjala ni ta'ajjul minasyaitan wa ta'anni minallah. Ta'ajjul ni gopu gapah itu daripada syaitan dan ta'anni itu daripada ajaran Allah. Maksudnya 5 jari pun tak apa tapi tak ada lah ramah sampai keluar kok celah-celah jari macam makan pulut durian. Kalau 3 jari pun jadi ramah comok tak boleh juga. Maksudnya situ ada makanan yang kena 3 jari, ada makanan yang kena 5 jari. Tetapi kaedahnya supaya kamu itu makan dengan berhati-hati, berhemah, cuma tidak gopoh gapa, tidak comok dan sebagainya. Maka ketika itu bila ada lebihan makanan, engkau jilat. Bukan engkau juluk, jilat. Bukan juluk. Kalau juluk tu benar sabarlah korek hok dalam hok keluar tengok tu lengket, tak boleh macam tu. Isyak azan tu.
Baik, daripada Anas bin Malik kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu salas. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan makanan, baginda menjilat jari jemarinya sebanyak 3 kali. Hadis sahih. Sahih. Nabi jilat.
Kalau makan dengan tangan lah. Kalau makan dengan sudu garpu tak payah jilat jilat garpu. Mak Saleh sekarang ni, orang putih, dia makan dengan tangan dah sekarang ni. Kita pula baru nak makan dengan sudu garpu. Itu mengecik-kecik, mau jatuh. Ayam ada pinggan orang lain. Tekan sini, kelpung waktu sana. Natai kapung, kamu hidup bandar, boleh makan sekali-sekala di hotel tu, makan dengan sudu garpu. Ubur tali, perung kat dada ni kan cium. Cuk tikan je, cuk mengecik sebelah. Hidup. Bukan hidup, tu darat. Kapung, tak erti. Makan tangan dah lah, ada tak erti. Lebih afdal, enzim daripada air liur pergi ke tangan, dia bertukar dan sebagainya. Besi tak jadi. Semuanya, majlis tu kena pakai sudu, garpu pakailah. Tidak menjadi kesalahan. Semuanya baiknya begitu. Baiknya begitu sebab kita nak amal sunnah. Kalau kita pegang dengan sudu garpu, kita takkan nak jilat jari ya. Letak garpu, dia pun jilat jari. Dia kata macam mana dia ni? Mana ising kau apa? Lek jilat jari. Jari kalau kita ada makan, kalau tak ada makan tak payahlah jilat jari Nah dia gitu. Dan kaedah makan pula, kalau kita makan suami isteri pasangan, isteri-isteri yang baik kena ni kaedah dia dah. Kalau kita letak makan ni, saya pilih ni untuk amalan harian. Maksudnya makanan yang kita letak ni, kita letak yang paling dekat sekali dengan pasangan kita. Kalau suami-suami lah, isteri-isteri lah, makanan yang dia suka, dekat dengan dia. Kalau kata saya sedang menghadap makanan, maka letak lauk yang saya suka tu paling dekat dengan saya untuk mencapai darjah sunnah. Sebab Nabi akan ambil makanan yang paling dekat dengan dia. Makanan yang paling dekat. Dia suka, kalau dia tak suka, dia akan ambil yang paling dekat. Jadi untuk dapat pahala sunnah, menyuka dan membahagiakan suami, maka letaklah yang dia suka sekali. Kalau dia suka ayam masak merah, letaklah ayam masak merah depan dia. Isteri kata, Ustaz, saya suka juga. Buat sepiring lagi, letak depan kita. Tapi dia kena dahulukan. Suami ni ibarat raja. Kita dahulukan dia dulu. Sendukkan nasi untuk dia. Kecuali dia kata tak payah. Mulakan dulu dengan senduk nasi. Dia kata tak payahlah awak tengok anak-anak lah, awak ke tengok labu-labi tu lah. Abang makan seorang. Kalau abang makan dengan awak jadi tak selera. Tak apa. Biasa abang makan banyak, bila tengok ke awak tak boleh makan banyak. Jadi awak tak begitulah. Contoh dia. Sebenarnya sepatutnya kita tunggu suami kita makan, tengok dia walaupun kita dah makan. Tu buka meja tu takut-takut nak cekik tulang ayam ke apa tulang kekeli ke. Tunggu situ. Bukannya kita duduk di luar lipat kain. Ataupun kita mendahulukan makan, tak boleh. Kalau makan bersama lah. Kalau makan bersama, tu kaedah dia. Sendukkan dia. Kata tak apalah, abang senduk sendiri. Okey. Lepas tu pusing lauk tu letak yang dia suka. Tu hak abang suka. Tak apa. Tu kaedah dia. Jangan kita puak dulu. Ngak. Baru panggil. Wah abang. Tak wajering. Penuh mulut makan wajering. Tok lelaki tak makan lagi. Dia gomod tu. Lalaklah biji mata sedap makan buah jerih. Tok lelaki baru basuh tangan. La ilaha illallah. Lepas tu, sedap lauk. Asal pedah orang sebelah pagi tu, bang, sedapnya, sedap. Tinggal ekor satu ya. Hak lainnya gomod habis dah. Tak boleh lagu tu. Kalau kita kata nak makan dulu sebab kita anak kecil dan sebagainya, masakan yang kita nak makan tu, agihkan siap-siap. Jangan biarkan duduk bawah satu tudung. Dia kaedah dia gitu. Kena simpan siap-siap untuk suami yang baru balik. Sebab kita dah nak pantang dan sebagainya. Kita mungkin tak nak makan, nak ikut jadual, ikut suami. Mungkin anak menangis dan sebagainya. Maka kita muliakan dia, kita ambil simpan. Takut anak-anak balik main bola petang. Rimbuk habis licing. Suami suka kepala ikan. Anak pun suka kepala ikan juga. Jadi kita lebihkan dia. Nak ambil pahala sunnah ni. Tak mudah ambil pahala sunnah. Orang perempuan mulakan dahulu. Maksudnya, mulakan amalan sunnah tadi, nak senduk nasi. Suami kata, tak apalah, biar abang senduk sendiri. Okey, kita pusing tak lauk yang dia suka depan dia. Dia kata, tak apalah, mana-mana pun abang tak kisah. Okey. Bila kita dah mula sekali, tiba-tiba dia kata, tak apa, tak kisah. Maka sepanjang hidup kita, kita akan dapat pahala free. Pahala free, kita tak buat dah. Kita suami balik pun kita dah tengok labu-labi je kat luar. Dah tengok TV je.
Tapi makanan dah ada. Suami lebih suka macam tu makan dengan jebon. Tak apalah. Ni kucing ya. Makan dengan jebon. Tak apa. Sebab kita mulakan. Makin sikat rambut je. Sikat rambut suami, isteri sunnah. Aisyah kerana Aisyah itu menyikat rambut Nabi. Nabi suka dia. Nabi nak kerja, dia pun sikat rambut Nabi. Tapi kita cuba dulu sekali. Ambil minyak rambut apa bubuh atas kepala bang. Saya belajar semalam Syama'il. Aisyah meminyakkan rambut Nabi. Saya pun nak buat juga. Suami kata pun tak payahlah. Tangan awak kerah macam tapak kaki. Berdarah kepala aku dah. Rambut aku tak ada dah. Contoh. Contoh. Minta maaf lah. Kalau tak berapa ada rambut tu kan. Boleh pahala sunnah. Ya tak payahlah. Kita pun ambil sikat nak sikat. Pun tak payahlah. Abang nak belah tepi. Pun belah tengah. Jadi suami kata pun tak payahlah. Biar abang buat sendiri. Okey. Sepanjang bila dia dah reda macam tu, maka sepanjang hayatnya engkau akan dapat pahala free. Pahala sikat rambut, pahala makan bersama, pahala mendahulukan yang dekat. Semua dah dapat dah. Tapi kena mula dulu sekali. Biar suami kata, dah tak payah buatlah. Takut nanti dia tuntut. Dia tuntut hak dia. Pasal itu hak dia. Hak suami. Isteri tak ada ke? Isteri tak apalah. Sebab isteri dia ada hadiah khas nanti yang Allah akan berikan kepada dia tak sama dengan lelaki. Iaitu masuk syurga senang-senang dia. Tak payah nak isap apa-apa. Suami yang kena isap. Dia senang. Dia berjalan melenggang je. Pasport. Semua sekali lelaki yang selesaikan. Isteri tak. Jadi dia ada kelebihan dia sendiri yang Allah berikan kepada orang perempuan. Sebab tu dia kena jadi khadam ketika hidup. Kena try dulu. Kalau suami kata tak payah, tak payah. Ya gitu lah. Kalau kita tak mula lagi, dia kata, tak apa, suami saya reda. Bila mu try? Mu kena cuba dulu. Suami kata, okey, tak apa. Saya reda dengan awak tak payah sikat lah rambut awak. Awak tak payah minyak kah? Dan sebagainya, tak apa. Janji kita mula dulu. Karena Nabi SAW, ma'ana fala akul muttaqi'an. Ini dia kata daripada Abu Juhaifah berkata, Nabi SAW bersabda, adapun aku tidak akan makan sambil muttaqian. Nabi tak makan sambil menyandar. Ada tak kita makan sambil menyandar? Ada. Ketika tengok TV. Melunyu terik. Menyandar. Kadang-kadang mengiring. Kalau tengok wrestling. Ada teko. Lawan kin. Bolos tongkol naik. Kepuk. Sambil nyandar. Buta-buta makruh. Buta-buta makruh. Ada tak keadaan Nabi makan sambil menyandar? Sebab apa jadi makruh? Sebab ada satu ketika Nabi makan menyandar. Nabi makan menyandar, tersandar. Bila Nabi balik daripada ladang, Nabi letih sangat. Lalu letih, penat Nabi tak larat. Lalu disidangkan makanan, lalu dia makan sambil bersandar. Itu je satu keadaan nak menunjukkan bersandar itu tidak haram. Gitu. Macam kencing berdiri. Kencing berdiri hukumnya makruh. Tidak sunnah. Maksudnya Nabi pernah sekali kencing berdiri. Riwayat kata kerana Nabi gering teramat sangat sakit, yang mana kalau Nabi duduk, Nabi kena papah untuk berdiri. Nabi tak larat. Jadi bila pergi qada hajat, nak panggil siapa? Khodam dia, pembantu dia, anak pun dah tidur dan sebagainya, nak panggil siapa? Nabi tak akan menyusahkan isteri dia. Nabi tak akan susahkan walaupun dia nak qada hajatnya di luar daripada rumah. Bukan macam sekarang. Sekarang dalam rumah mana nak takut. Kita macam orang tua kita dulu di luar rumah. Rasa juga takut. Kalau jenis suami yang penakut, dia akan kejut bini dia tu. Yang. Orang kejap mana? Teman abang nak pergi berok. La ilaha illallah. Lelaki kejut bini nak pergi berok. Tak malu punya lelaki. Kalau isteri kejut suami, menasabah. Ada. Jangan gelak tau. Sebab dia nak berok, dia takut tak tahu mati orang datang kat belakang. Dia nak khayalan macam-macam. Nabi tak nak kejut isteri dia untuk teman dia pergi qada hajat. Lalu Nabi duduk, kemudian Nabi terhidu bau qazirah. Qazirah ni kotoran. Kotoran yang bau busuk, teramat sangat, mungkin juga bangkai. Lalu Nabi pun bangkit. Nabi takut jubah dia terkena najis. Maka Nabi bangkit, lalu Nabi kencing berdiri. Sekali je. Oleh kerana itu, hukum dia ialah makruh kencing berdiri. Sebab Nabi tidak buat selalu. Nabi sekali saja dalam keadaan dururi,
keperluan sangat, lalu Nabi berdiri. Jangan kita jadikan dia sebagai sandaran, menyatakan kencing berdiri adalah sunnah juga. Tak betul. Satu ketika, hadis yang kedua, satu ketika Nabi melangkah satu langkah. Satu halangan Nabi melangkah. Tiba-tiba ketika melangkah itu angin datang, lalu jubah Nabi tersingkap. Singkap jubah Nabi tengah melangkah. Lalu nampaklah keputihan paha Nabi. Jangan dijadikan dalil menyatakan pakai seluar pendek juga sunnah. Sebab ada dalam, saya tak ingat tahun berapa, tahun 90-an ataupun awal 2000, dalam utusan Malaysia, rencana pengarang bahagian agama, info agama, Astara Jabat, menyatakan seluar pendek tidak haram, berdalilkan Nabi pernah nampak pohonnya yang putih ketika langkah akan halangan. Tak betul. Itu masyakoh. Bila dah melangkah, tersinsing, ternampak. Itu bukan disengajakan. Dia jawab balik, dia kata, kalaulah benda tu haram, Nabi akan cepat tutup. Nak tutup macam mana kaki di tengah langkah? Di tengah melangkah. Nak tutup macam mana kaki duk buah kain sebelah atas? Logik lah. Sekali tu je Nabi nampak keputihan pohonnya. Dia kata, kalau cepat, Nabi akan tutup cepat-cepat sebab haram. Nak tutup macam mana kaki duduk atas lagi. Turun bawah Nabi tutup. Jubah akan turun gelusurlah ke bawah balik. Dia jadikan hujah sebagai sunnah. Tidak haram pakai seluar pendek. Ramailah pakai hujah ni. Pakai seluar pendek. Kita tengok orang pakai seluar pendek. Nak jadi tu imam pun tak gamuk. Lepas dia fasik. Fasik maksudnya berterusan buat dosa kecil. Orang pakai seluar pendek yang main bola, tak kira dia ustaz atau siapa main pakai seluar pendek, maka dia fasik. Ketika itu kalau panggil dia untuk jadi saksi kahwin, dia tak boleh jadi saksi sebab dia fasik, dia tidak sikoh. Dia kena istighfar. Sebab itu bila nak kahwin sekarang ni, juru nikah akan suruh kita memperbaharui syahadah dan sama-sama beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sebab tak nak kita hidup dalam fasik yang mana tidak sah. Sifat kepada saksi yang fasik kena sikoh. Nak faham tu? Kena sikoh yang boleh dipercayai. Jadi begitu juga dalam kes ini. Itu ada satu ketika Nabi sandar ke dinding, Nabi makan kurma. Sebab Nabi kepenatan yang sangat. Maksudnya kalau kita penat dan sebagainya tak larat, kita bolehlah duduk menyandar. Tapi banyak menyandarlah kita masalahnya. Dia begitu. Tapi Nabi tak. Amma ana fala akilun muttaki'an. Aku tak makan sambil menyandar ni. Kecuali ada keadaan nanti. Apa keadaan dia? Anas bin Malik kata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin faraaituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Aku melihat didatangkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bitamrin dengan tamar, maka aku melihat baginda Rasul memakannya dengan bersandar. Dan kerana terlalu lapar, muq'in, kerana terlalu lapar kepenatan. Itu sekali. Jadi sebab tu hukum dia ialah makruh. Kalau Nabi tak pernah buat, dia akan jadi haram nanti. Dia begitu. Dan ada yang akhir sekali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi salasi wa yal'aquhunna. Adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam makan menggunakan 3 jari dan menjilatnya. Itu ada hadis Nabi makan 3 jari itu ada hadisnya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dalam kitab Al-At'imah, dalam bab makanan. 3 jari. Sebab Nabi makan roti dan juga kurma. Dan juga kalau kita makan sikit daripada nasi Arab, mungkin kita ambil 3 jari sikit. Orang makan pulut pagi, pulut dengan ikan kering ke apa, kita makan macam makan nasi. Makan pulut kita ambil sikit, dicah kelapa, makan pau. Kita pun 3 jari sebenarnya, kita tak perasan dia. Ada orang makan pau macam ni? Ada pau yang ambil cobek je kan, cobek. Sebab tu di antara 5 jari, yang ni lah, jari ni jari paling utama sekali.
Putus yang ni tak apa, putus yang ni tak apa, putus yang ni tak apa. Putus yang ni semua orang yang tak pakai. Sebab tu ni orang jaga sangat ni takut tak berfungsi. Kalau putus yang ni, doktor usaha cari supaya boleh disambung semula. Ini ibu dia. Yang ni pun yang ni, yang ni pun yang ni, yang ni pun yang ni, yang ni pun yang ni. Yang ni tak ada. Ibu dia ni, ini induk ni. 3 tak ada, yang ni tak boleh. Yang ni kena ada. Kok mana pun doktor akan suruh cari kalau orang potong. Terpotong. Mana ada, cari. Selagi dia hidup nadi dia dan ini doktor lah bagi tahu, doktor pakar, kawan saya. Dia kata kalau terpotong ni, dah jauh lagi pada hospital kita lagi, kita jumpa ni, ambil air batu. Ambil ais, masukkan dia. Masukkan dia yang putus tadi dalam ais. Bawa simpan. Bawa ke hospital. Sel dia tu dia akan terbantuk sekejap dengan air batu, darah tu tak akan mengalir habis. Ditunggu dulu. Bila sampai ke hospital, dicairkan balik, boleh sambung. Hidup lagi sel. Tapi kalau kita biarkan dia kering, dia akan mati. Bila mati sambung pun tak guna. Ada saja macam palsu je lah. Itu keadaan dia. Ilmu lah. Ilmu dia diajarnya macam tu. Bubuh air ais. Jadi ada satu kali tu dia tak di mana? Belah Kelang ke apa. Doktor lah dia masa tu. Lepas tu ada orang India. Berparang-parang, tiba-tiba putus. Pergi hospital. Pergi hospital swasta. Nak suruh jahit tangan dia. Dia kata mana ibu jari? Weh, tinggal kat sana. Tak tahu. Kena takik. Pergi pula ni. India ni balik pergi balik. Pergi balik jumpa. Doktor pesan, masuk air ais. Dia pergi dia jumpa jari dia dekat kedai tu. Dia pun ambil. Dia rampah teko ais orang. Teko ais limau. Dia bubuh jari dia tu. Dia bawa kat doktor. Teko ais limau. Periksa jari. Ada jari lah tu. Gelak punya doktor. Dia tu saya tak boleh buat apa doktor. Itu orang sedang minum saya rampas. Itu air saya masuk saya punya jari. Aduh. Maknanya nak selamatkan tu masukkan dalam ais. Ni penting. Ya tahu ni kalau putus 2, 3 tak apa. Yang ni. Nak masukkan jarum. Kau nak makan. Kau nak apa. Inilah hidup. Sebab sini ni ibu darah ni. Ibu darah. Kalau kena atas ni. Kalau tu cepat-cepat ini dia akan keluar darah habis-habisan ni. Ibu ni. Dan ini juga adalah tempat nak tengok tubuh sihat ataupun tidak sihat anak dara yang kita nak kahwinkan. Sebab tu orang tua dulu nak tengok anak dara dia suruh anak dara tu keluarkan air. Bila letak cawan air, silakan pak cik. Nampak? Silakan pak cik, tangannya kat mana? Kat depan pak cik, mak cik kan. Dia akan nampak khusu batihah. Dia akan tengok, akan nampak kesuburan akan perempuan berkenaan. Orang dulu. So budak tu, mek tu lah, buat keluar air. Budak tu pun, cik sila minum cik, silakan. Dia pun holok. Letak cawan, nak bagi cawan. Dia akan nampak tangan ni. Dan tangan dibenarkan, kita tengok kan, tangan dengan muka. Dia tengok situ. Nampak. Kalau tinggi gelembung macam aku ni, subuh. Kalau pepeh ke dalam kering macam tu, memang tak subuh. Ibu tengok kawan sendiri. Subuh tak subuh. Malu-malu tutup tengok. Subuh lagi. Mam, subuh mam. Tu tengok. Subuh. Subuh bagi anak dara cukup bulan. Menangis bunyi belakang rumah. Mana subuh? Itu dulu. Kaedah dulu nak tengok anak dara. Cara dia. Kita sekarang tak ada lah. Dulu kan anak-anak malu kan. Pemalunya Nabi seperti Uzara. Dalam hadis kata Nabi ni pemalu seperti anak dara. Zaman dululah, bukan anak dara sekarang. Anak dara dulu punya main, nak tengok susah duduk belakang tirai, belakang lansir, macam-macam. Anak dara sekarang ni, kita bawa jalan anak kita, cik tanya ni, pakcik, ini anak pakcik handsome juga. Anak dara sekarang ni, anak dara sekarang dia pula apa? Handsome juga. Kau dapat kawan dengan dia, okey lah pakcik. Sekarang dulu kita nak tengok nak jadikan menantu pun payah. Menyorok belakang lansir. Sekarang tak ada, dia offer diri. Cik tanya lagi. Handsome anak pakcik. Kalau kawan dengan saya okey ni pakcik. Jadi mana Uzara itu zaman dulu lah. Uzara orang zaman dulu memang pemalu betul Nabi ni. Nabi tak akan cakap apa-apa kecuali apa yang cakap tu nak benar sahaja. Dia tak akan sembang. Itulah hadis mengenai makan Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan kita dapat amalkan bersama segala sunnah yang diajar kepada kita agar kita hidup dalam keadaan hidup bersunnah.
Tak banyak tak apa, tapi istiqamah. Istiqamah. Jadi mudah-mudahan bila kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berhimpun di mahsyar nanti, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kenal kita untuk beri syafaat. Kenal kita untuk beri syafaat. Sebab Nabi kata yang paling dekat, aqrabun nasu ilayya yaumal qiyamah man aksaruhum salatan alai, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, orang yang paling banyak padanya selawat ke atasku. Di ramai-ramai ni berkumpul dah ikut dah Nabi ni. Tapi yang paling dekat dengan Nabi, yang paling dekat dengan Nabi, siapa yang paling banyak selawatnya atas dunia ni? Bukan orang yang paling digelar ustazah, bukan. Tapi orang paling banyak selawat. Dia akan dekat dengan Nabi. Dia ikutlah Nabi. Nak jumpa Allah Ta'ala ni. Tapi orang dekat dengan Nabi. Kau dah dekat dengan Nabi, tuan-tuan faham je lah. Dah dekat dengan dia. Ya Rasul, saya ni dulu banyak dosa. Ya Rasul, tolonglah sikit bagi syafaat. InsyaAllah. Dekat. Tapi kebayang kalau jauh tu. Berapa bilion manusia. Jauh tu tak nampak Nabi. Nampak klik-klik. Nampak bayang serban Nabi je. Nak minta tolong macam mana? Payah tuan-tuan. Tapi orang dekat dengan Nabi boleh minta tolong. Ya Rasul, saya dulu gini. Tak apa. Aku rekomen nanti beres. Sebab dekat. Bolehlah sembang-sembang. Dari jauh macam mana nak sembang. Sebab tu nak dekat dengan Rasul, perbanyakkan selawat, perbanyakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wallahu alam. Sekadar itu dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga akan dipilih sebagai mereka yang akan mendapat syafaatul kubra daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, Allahumma ya Allah ya Rahim, Allahumma ya Allah ya Qudus, Assalamul Mu'min, Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika mana kami bertamu di rumah-Mu ya Allah, kami beriktikaf di rumah-Mu ya Allah, kami berada dalam taman-taman syurga-Mu ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, di keberkatan majlis ilmu ini ya Allah, Engkau sampaikanlah salam kami ya Allah, selawat kami ya Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, kami jauh daripada Nabi kami ya Allah, beribu batu jauh kami ya Allah, maka sampai salam kami ya Allah, selawat kami kepada Nabi-Mu, kerana Nabi-Mu pernah menyebut, barang siapa yang menziarahiku setelah wafatku seolah-olah ia menziarahiku ketika hidupku, maka ya Allah, mohon padamu ya Allah, pilihlah kami semua ini ya Allah, di antara mereka yang sempat untuk menziarah Nabi kami di Madinatul Munawwarah ya Allah, sempat kami ziarah baginda Rasul, dan sempat nanti kami bersyahadah di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan baginda akan bersaksi di hadapan-Mu ya Allah bahawa kami pernah bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, dan Muhammad itu pesuruh Engkau ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, di kesempatan kasih-Mu ini ya Allah, kami mohon Engkau ampun segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa sengaja yang kami lakukan ya Allah, dosa kecil, dosa besar ya Allah, dosa zahir, dosa batin kami, dosa yang kami ketahui ataupun tidak ketahui ya Allah. Ya Allah, Engkau telah ampun dosa-dosa kami ya Allah, maka ampun pula ya Allah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, kesilapan, kealpaan mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami sewaktu kami kecil dahulu ya Allah.
Mereka menjaga makan minum kami, Ya Allah. Mereka sanggup kelaparan, asalkan kami kekenyangan. Mereka sanggup berjaga malam, asalkan kami ketiduran. Mereka sanggup hutang piutang, Ya Allah, asalkan kami mendapat pelajaran mengenalmu, Ya Tuhan. Maka Ya Allah, kasihanilah mereka, Ya Allah. Jangan disakiti mereka lagi, Ya Allah. Jangan disakiti mereka ketika mereka menghadapi sakaratil maut, Ya Allah. Ibu kami sakit kerana kami, Ya Allah. Mengandungkan kami, Ya Allah. 9 bulan 10 hari lamanya, Ya Arhamar Rahimin. Bersimbah darah ketika melahirkan kami, Ya Allah. Daripada rahim suci ibu-ibu kami, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Maka Ya Allah, permudahkanlah sakaratil maut mereka, Ya Allah. Ya Allah, dengan kasih-Mu juga ampunkan guru-guru kami, Ya Allah. Ustaz dan ustazah kami, Ya Allah. Muliakan mereka, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampun juga, Ya Allah, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran tetangga kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, Ya Allah. Ya Allah, di kesempatan ini juga, Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah, di keberkatan rumahmu ini, Ya Allah, akan anak-anak kami yang sedang dan selepas menghadapi peperiksaan, Ya Allah, agar beri keterangan kepada mereka, kejayaan kepada mereka, dunia dan akhirat mereka, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah birahmatika, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tada' لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضللا إلا حديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.